Assalamualaikum dan salam Malidu Rasul. Buletin UKAS edisi malam 19 Oktober 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA terus memastikan Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR dalam kalangan masyarakat Bidayuh disukat dan menerima geran pemilikan. Penasihat DBNA yang juga Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Datuk Amar Michael Maninjaung berkata, pencapaian bagi pengukuran kampung tradisi perimeter dan juga lot individu bagi tempoh 2020 dan 2021 adalah sangat baik kerana hajat atau impian setiap wakil rakyat Bidayuh melihat tanah NCR di kawasan mereka telah disukat walaupun belum siap. Beliau berkata demikian semasa mempengerusikan taklimat dan perbincangan berkaitan projek penyukatan tanah NCR di 8 kawasan Dun Bidayuh bersama Jabatan Tanah dan Survey Sarawak JTS di Kuching pada Isnin. Dalam taklimat itu, Timbalan Pengarah JTS Sarawak Awang Zamhari memberitahu sebanyak 27% keluasan tanah NCR di kawasan Bidayuh telah disukat setakat 30 September 2021. Katanya setakat ini jumlah keluasan tanah NCR di kawasan Bidayuh yang disukat adalah seluas 8,489.66 hektar dan melibatkan sebanyak 6,011 lot individu. Pihak JTS juga akan menyambung serta memulakan kerja penyukatan tanah NCR di setiap kawasan Dun Bidayuh bermula minggu depan yang mana kawasan tersebut telah diluluskan oleh pihak wakil rakyat dan pihak JTS sebelum ini. Turut hadir Menteri Muda Pertanian dan Pembangunan Tanah Adat Wilayah Sarawak Datuk Roland Sagahwiin, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru, Datuk Henry Jineb, Adun Serembu Mirosimo, Adun Kedup Martin Ben, Adun Bukit Semuja, John Ilus dan Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sarawak Dr. Simon Sinangbada. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak sentiasa berusaha memastikan pembangunan di negeri ini sentiasa dibangunkan khususnya di kawasan luar bandar. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh berkata, ini termasuklah di bahagian Bintulu dengan pelbagai projek pembangunan awam dan asas yang sedang dilaksanakan ketika ini. Di Bintulu ini misalnya, jembatan baru Kemena yang sedang dirancang ini bertujuan untuk memastikan alternative routes, dan oleh sebab itulah Yang Amat Berhormat memikir bagaimana Bintulu ini dapat dibangunkan supaya jembatan yang baru yang dapat menghubungkan Bintulu dengan Kuala Tatau, Balingan, Mukah dan seterusnya, iaitu Coastal Highway. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Penyerahan Surat Hak Milik Tanah Seksyen 13 KTN Pertanian dan Cek Pampasan Tanah Projek Rakyat bahagian Bintulu di Auditorium BDA Bintulu pada Isnin. Dalam hal itu, tambah Datuk Len Talif lagi, dengan pelaksanaan projek pembangunan ini, Kerajaan Sarawak perlu mengambil balik tanah sama ada ianya melibatkan tanah berhak milik ataupun tertakluk tuntutan tanah NCR untuk melaksanakan projek pembangunan infrastruktur untuk kepentingan awam. Itu yang telah termaktub di dalam Kanun Tanah Negeri Bab 81 dan Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan. Jadi adalah kerajaan negeri mengambil tanah ini sukarela terpaksa mengikut prosedur-prosedur ataupun apa yang termaktub di dalam Kanun Tanah Negeri. Kerana memang kita tahu mengikut Perlembagaan Malaysia tiada ada seorang pun boleh dilucutkan tanahnya kecuali mengikut undang-undang. Kedua, tidak ada undang-undang boleh memperuntukkan pengembalian atau penggunaan harta dengan paksa tanpa pempasan yang menasabah. Jelasnya lagi, pembayaran pampasan ini adalah mengikut kadar yang sewajarnya berdasarkan kaedah yang telah ditetapkan kepada penuntut yang sahih.
Pada majlis itu juga diadakan penyerahan 74 surat hak milik tanah Seksyen 13 Kanun Tanah Negeri Pertanian kepada 50 orang penerima bagi kawasan Jalan Bintulu, Miri dan Jalan Pelapi, Tengan. Selanjutnya, program ziarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Semarak Kemerdekaan yang diadakan dengan bacaan Yasin dan doa kesyukuran sempena sambutan Maulidur Rasul berjalan dengan jayanya mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Menteri Muda Pemerintahan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail telah menyempurnakan majlis tersebut di Masjid Jannatul Firdaus bahagian Limbang pada Isnin. Majlis dimulakan dengan solat fardu maghrib, bacaan Yasin dan doa kesyukuran yang dipimpin oleh Imam bahagian Limbang Al-Fadil Ustaz Abdul Rahman Iqbal Aldi. Program kemudian diteruskan dengan bacaan Yasin dan doa kesyukuran, zikir marhaban jama'i beramai-ramai dengan dipimpin oleh kumpulan zikir marhaban Surau Ar-Raudah, Taman Desa Pabahanan. Setelah itu, majlis diteruskan dengan penyampaian sumbangan bendera Malaysia dan Sarawak dari UKAS sempena program ziarah UKAS Semarak Kemerdekaan kepada Ketua Masyarakat dan Ketua-Ketua Kampung. Majlis diteruskan dengan penyampaian buku laporan jawatankuasa Tetap Perayaan Islam Limbang JTPIL bagi tahun 2019 dan 2020 dan penyempurnaan penyampaian cenderamata dari pengerusi JTPIL kepada Datuk Dr. Abdul Rahman. Sementara itu, bangunan gereja BEM Jalan Airport Miri ini akan dinaik taraf bagi menjamin keselesaan penganut Kristian bersembahyang. Menurut Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan yang juga Adun Piasau, Datuk Sebastian Ting Chiu, kos naik taraf gereja ini sebanyak RM100,000. Katanya peruntukan ini merupakan sebahagian daripada projek transformasi luar bandar RTP Adun Piasau. Main purpose pagi ini ya, bersama ada satu peruntukan under RTP ya. Kerana Sarawak GPS government jumlah 100,000 lah dan mau bikin 3 tempat uni. Sini satu tempat 15 meter, kanan 15 meter dan belakang ada 30 meter lah, jumlah 60 meter. Dan ini satu penentukan dari kerjaan Sarawak lah dan bagi Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke gereja BEM Jalan Airport Miri pada Isnin. Sementara itu, Elder Gereja BEM Jalan Airport Miri, Henry Pengiran mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak khususnya Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR dan Datuk Sebastian Ting yang banyak membantu kerja-kerja baik pulih bangunan gereja BEM Jalan Airport Miri ini. Katanya penubuhan UNIFOR ini suatu tindakan yang betul bagi menjaga kepentingan agama-agama lain di Sarawak. Ya, so memang kami seluruh anggota memang mengucap syukur kena Kerajaan Sarawak ada such unit just for other religious dia kan dan itu yang membuat anggota kita semangat juga mendukung kerajaan dia lah. Ya. UNIFOR untukkan 2 kali sudah. UNIFOR they gave us last year 100,000 and that part of the money we used to pay our loan from other churches. So at the moment all our hutang for this building is siap. And this year Datuk just handed us over 350,000. Just last month. Last month. Selepas itu, Datuk Sebastian Ting telah melawat cadangan projek menaik taraf Surau Nurul Hidayah Kampung Haji Wahid. Di Sibu pula, usaha Jabatan Hutan Sarawak dalam memupuk kesedaran orang ramai terhadap pemeliharaan hutan melalui program Litua di Restoration dilihat sebagai satu langkah yang berani dan bijak. Menteri Muda Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Dr. Anwar Rapai menjelaskan
Usaha itu sejajar dengan seruan kerajaan negeri yang memberi keutamaan terhadap melestarikan alam sekitar agar seimbang dengan pembangunan ekonomi bagi mencapai status Sarawak negeri maju menjelang tahun 2030. Tegas adun nangka itu, inisiatif dilaksanakan oleh JHS dalam menghijaukan semula Sarawak juga amat penting khususnya untuk generasi akan datang. Begitu juga nak restore forest kita ini yang berumur berjuta tahun. It's not an easy task, I can tell you. That's why I salute this program, a very, very important program, not only for us, but for future generation. Untuk generasi yang akan datang. Supaya dapat melihat kita ada hutan. Kita tidak mahu generasi yang akan datang melihat Sarawak tidak ada hutan lagi. So our restoration program is a failure. We don't want to happen like that. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya ucap tahniah dan syabas kepada suatu langkah yang begitu berani dan begitu besar tanggungjawab Jabatan Hutan untuk dilaksanakan. Beliau berucap demikian semasa melancarkan program Litua di Restoration Greening Sarawak Campaign peringkat wilayah Sibu di dataran Fasa 2 Sibu pada Isnin. Menurut Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Sarawak itu, beliau akan bekerjasama dengan JHS, Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC dan pihak berkuasa tempatan untuk memastikan Sibu memiliki taman rekreasi secara semula jadi. Saya akan bekerjasamalah dengan pihak Jabatan Hutan dan juga dengan SFC dan juga dengan local council to make Sibu at least kita ada recreational park yang berbentuk secara nature. I believe that the state government under the leadership of Yang Amat Berhormat emphasize on this a lot. And I've informed them just now, I feel so sad when I was in Glasgow 3 years ago. I can see all types of plant daripada Sarawak, which I have never seen di Sarawak itself. Manakala di Pantai Damai, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan di BKU merangkap Menteri Muda Utiliti Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi turun padang bagi menyaksikan majlis penyerahan projek naik taraf sistem perparitan di Kampung Temegong pada Isnin. Penyerahan projek bernilai RM285,000 tersebut disampaikan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak kepada Ketua Kaum Kampung Temegong Falihi Bujang. Datuk Dr. Abdul Rahman memaklumkan projek naik taraf itu melibatkan pembinaan sepanjang 260 meter dan bakal memberikan manfaat kepada 400 orang penduduk di kampung berkenaan. Dalam hal itu, Falihi turut menjelaskan bahawa pelaksanaan projek dijangka siap sepenuhnya pada bulan November ini. Berikut pula, pandemik COVID-19 memberikan kita situasi berbeza dalam meraikan sambutan Hari Keputeraan Nabi Muhammad SAW atau Maulidur Rasul dalam norma baharu. Hal ini kerana menjadi kelaziman kita menyambut Maulidur Rasul pada setiap tahun sebagai menzahirkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW selain memperingati sirah perjuangannya. Sehubungan itu, orang awam yang ditemui wartawan UKAS, Syara'i Wahab memberitahu salah satu cara untuk meraikan Maulidur Rasul adalah dengan mencintai dan mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan seharian. Rasulullah meninggalkan kita dua perkara. Kita buah Al-Quran dan sunat dua perkara. Siapa yang melakukan pada dua jawabkan kita buah dan sunnah Rasulullah, dia tidak akan sesat selama-lamanya. Ini cukup tunjang yang harus kita pegang. Rasulullah ialah model, yang model model yang dibilang apa adalah Quran dan Sunnahnya. Sementara itu, beberapa lagi orang awam yang ditemui berkesempatan merakamkan ucapan sempena sambutan Maulidur Rasul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Mulhid bin
Ridwan ingin mengucapkan selamat menyambut Maulid Rasul pada tahun ini dengan semangat kita untuk menghidupkan dakwah secara Rasulullah SAW. Semoga kita semua dirahmati Allah dan mempunyai cita-cita untuk mengembangkan sunnah-sunnah Rasulullah seperti yang telah dituturkan di dalam Al-Quran dan Salah Allah. Selamat menyambut Maulid Rasul, pengorbanan Rasulullah SAW terhadap agama Islam untuk berdakwah seluruh alam. Yang mendapat kita tuh seluruh umat muslimin dan muslimat mendapat ikut sunnahnya sampai kita mati, insyaallah. Semoga kita tuh ada umur rezeki dan lebih Allah Ta'ala kesehatan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Ta'ala dalam ini kita pastikan untuk menyambut hari Maulid Rasulullah SAW. Dalam hari yang paling mulia, Allah Ta'ala menyambut kedatangan hari kelahiran Nabi SAW. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, kami warga UKAS mengucapkan salam Maulid Rasul kepada semua umat Islam dan teruskan patuhi SOP, amalkan 3W, wash, wear, one dan elakkan 3S, sesak, sempit, sembang dekat. Salam UKAS. Ya Habib salam